Alhamdulillah, sorry sendawa. Alhamdulillah, sorry sendawa. Aduh, Masya Allah. Kita dia tak ada silau apa kan? Sini. Buat ni tak apa? Buat ni apa sini? Bekas Nescafe tak? Jadi lampu nanti bila nak minum baru ni. Ya. Nanti tak panas. Assalamualaikum Kak Mazni Ahmad. Macam pernah kulihat nama ini, tapi di mana ya? Bukan kulihat wajahnya sekali malam tadi. Khairul Syifa, Fatimah Umar, Hajar Aziz, Siti Faridah, Suzana Amiruddin, Maz Aziz. Gitu ke sebut namanya? Fatimah Toris, Salwani Ibrahim, Yusliza Salam, Rodiah Sharif yang kutemui petang semalam. Hari ini Tueng sudah berada di Al-Aqsa. Faridah Ishak, Sa'diyah Muhammad Said, Ina Salina. Siapa tu? Hairi Haji Ismail. Sekejap mata duk tak berapa nampak sangat. Pertama, sebab kenyang makan cok udang Mak Suzunaizah Ahmad goreng. Sedapnya. Cok udang by Mak Suzunaizah. Ayak Nescafe by Nazatul Naina. Abdul Kuadiani, Jamaliyah Main ke nak sebut? Alamak, Altamis Furkan nampak baju pula dah. Baju nak pakai dengan Nilopa memanglah kena cantik. Nyampah je orang dengar. Sebenarnya rezeki dari Allah. Baju ni toke kedai jubah dekat Madinah hadiah kat Ustazah. Pertama kali pakai. Dah hotel kat bawah dia pertama kali pakai sebab saya bawa jemaah pergi shopping dekat kedai dia. Lepas tu saya langsung tak menyoping. Saya pi main WhatsApp kat tepi masa jemaah shopping. Tiba-tiba dia pi bagi. Saya kata ni rasuah. Dekat Madinah saya cakap rasuah. Lepas tu dia kata, bukan Ustazah, saya bahagia Ustazah bawa saya dekat sini. Ustazah bawa jemaah dekat sini. Hadiah. Kita tak minta, mereka bagi. Sekejap lagi kita campak kat dia, mereka kecil hati pula. Ruhayah Kayat 200 tas. Tapi pakai tudung semalam. Tudung yang telah dipeluk-peluk oleh Mak Suzunaizah Ahmad. Oleh Amboi Kak Azmin binti Muhammad Zam. Kak Min. Kalau Kak Min nak jubah ni saya boleh bagi, syaratnya bagi tom yam sedap kat saya Kak Min. Sedapnya makan kat Oasis TTDI. InsyaAllah. Apa tu nak cakap? Tudung semalam yang telah dipeluk-peluk oleh Mak Suzunaizah, oleh Nazatul Naina. Hampa duk ingat nama Facebook ni. Oleh Mazni Ahmad, oleh Tuntat, oleh Hamidah Saad. Masya Allah. Seorang lagi siapa nama Facebook dia tak? Oleh Farah Liana Ahmad, oleh Hazliza Mukhtar, oleh Khadijah AR. Doakan mereka semua ini insya-Allah dirahmati Allah, diberi kesihatan yang baik oleh Allah, diberi keberkatan dalam hidup dan seluruh keluarganya. Kerana apa? Kerana mereka berlapang dada mengorbankan sedikit 24 jam masa yang Allah berikan kerana nak khidmat untuk program Menara Al-Usta, daurah dan dinner pada hari Selasa depan. Menghitung hari. Hampa nak tahu tak? Rupa-rupanya di Menara Al-Usta tu pertama kali buat daurah untuk total 200 orang. Jadi kalau mereka pertama kali, hampa bayangkanlah benda pertama kali. Hampa duk ada anak sulung pertama kali, pandai kau nak buat susu tengah-tengah malam semua. Panggil mak mentua kan. Cek dulu masa anak sulung lagu tu juga tak reti sangat. Tapi tak tahulah anak tu duduk asrama tak balik-balik sampai lah ni. Salli ala Muhammad. Syok kami dapat peluk Ustazah semalam kan Kak Mazni Ahmad. Pasal apa syok? Pasal ala-ala dan lopilo gitu. Okay.
Okey, masuk sahabat-sahabat dirahmati Allah. Keloi kawan-kawan kita yang lain. Saya rasa bahagia sebab tak sempat gosok tudung yang hari ni. Walaupun hampa kata baju Ustazah baru, cantik. Nak duduk sebelah ni lopa, memanglah. Kang dia pakai baju cantik, Ustazah hampa tak cantik. Hampa pula kata kecenderungan baju tak cantik. Sekarang ni perkataan paling popular adalah perkataan kecenderungan. Sekian dimaklumkan. Terima kasih Wan Seliza, Wan Mahmud, 50 stars. Siti Azmahani Mamat. Saya tak tengok gambar yang Kak Wah kirim. Kak Siti join sekali ke semalam? Kama Ismail kata rasa macam nak terbang juga. Ya Allah Ustaz, sahabat-sahabat, bila Ustazah bercerita-cerita benda macam tu, saya merayu dengan sangat, lapangkan dada betul-betul, doa banyak-banyak di hati. Rezeki kita waktu lain. Rezeki kita waktu lain, insya-Allah. Nora An-Nur jumpa kat mana? Manalah pula tak sempat baca, dah naik atas. Lajunya hampa komen ni. Lepas tu tudung ni barakah tau, walaupun dah terkoyak kat atas ni. Hampa kalau duk puji-puji tudung Ustazah, saya cakap terang je, dah terkoyak kat atas ni, tapi dapat jumpa Ustaz Abid Liu, dapat jumpa ni. Lepas tu hidup ni tak payah nak payah-payah kan. Tapi tadi sepanjang saya gosok baju, saya berdoa punya panjang. Hampir semua ayat Quran yang dihafal saya baca hanya kerana takut baju baru terbakar. Sebab pakai setrika dan nampak macam melekat-lekat bawah dia. Alhamdulillah akhirnya gosok baju dengan sempurna. Baik, saya banyak bergurau pagi ni sebab saya rasa bahagia sangat. Lepas tu nanti orang kata bukan memang hari-hari ke gurau. Sorry. Sebab depan saya ada Nazatul Naina dan Zunaiza Ahmad nama Facebooknya. Alhamdulillah. Itulah kan Siti Khadijah AR. Bila hari ini Ustazah nak mengumumkan bahawa full book habis dah Menara Al-Ustaz, dan dekat pintu pun Ustazah dah tutup. Tak ada dah. Habis dah. Yelek porecit, minta maaf. Hazlina Abdul Aziz 300 stars sentiasa dia, Masya Allah. Thank you. Habis dah bintang-bintang kat langit Hazlina Abdul Aziz punya. Abdul Aziz ke Abdul Hamid tu? Masya Allah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sampai dekat sini. Apa nak cakap tadi? Nampak nama apa tadi? Zaila Mat Sikh. Ya Ustazah, rezeki kita lain kali. Saya suka lain kali, lain tempat, macam tu. Sebab bila kita mendengar bohonglah, contoh yang ada anak-anak kecil, yang tak ada izin suami, yang jaga orang tua sakit, yang berhalangan ada kenduri itu, kenduri ini. Yang ada je kan urusan kita ni yang memang tak mampu untuk bayar duit komitmen. Sahabat-sahabat, Ustazah Zai pernah melalui semua itu. Tapi saya lagi nangis lagi macam mana? Pernah melalui semua itu. Siapa yang nak pergi umrah 25 Oktober tu, semoga didoakan kesihatan yang baik. Hampa kalau nak pergi umrah janganlah tak cakap kat Ustazah. Ada kan orang duk cakap kat Ustazah. Saya tak nak cakap kat Ustazah kalau nak pergi umrah. Nanti Ustazah kecil hati sebab saya tak pergi dengan dia. Saya rasa macam minta maaf, perkataan tu nak keluar. Macam nak termuntah lah pula Ustazah dengar. Pasal apa? Nak pergi umrah mesti dengan Ustazah ke? Ya Allah, pelik-pelik kan? Kita bercerita sebab kita nak meraih doa. Semalam Kak Mazni Ahmad relax je. Ustazah doakan saya nak terbang 2 Oktober. 2 November. 2 November. Terus saya kata, oh ya ke? Kita jumpa dekat Mekah. Kak Mazni, kalau saya lead jemaah saya untuk solat tasbih, kalau Allah rezekikan, saya okey-okey saja, kita together. Beres deh. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita mulakan dengan Fatihah. Fatihah ini saya yakin ramai yang dah baca tulisan saya semalam ketika di airport Subang tentang sahabat Latahzan Kuantan menziarahi sahabat Latahzan kita almarhumah Nur Aidah. Saya katakan dalam hidup ni tak ada yang kebetulan, sahabat. Kak Salwa bagi voice note kat saya ketika di mana? Saya on the way ke Sungai Cuh kot. Saya dah lepas mengajar tu dia bagi voice note kat Ustazah. Ustazah tahu dah ingatkan dah kenapa. Sebab saya tahu dia nak pergi ziarah tu dah beberapa kali tertangguh. Biasalah mereka pun sibuk dengan program masjid semua. Lepas tu Allah izinkan mereka pergi semalam.
Rupa-rupanya berganda. Mereka sangat terharu, adik-adiknya arwah, suaminya sangat terharu sebab tahu tak hari ini adalah hari lahir arwah. So kali pertama kami tak menyambutnya, tak menggembirakan arwah sebab dah tak ada atas muka bumi Allah ni. Tapi kawan-kawannya datang, hadiahkan pula beg bertulis La Tahzan. Saya hari tu masa diorang tunjuk gambar tu, saya pun rasa macam Alhamdulillah. Saya kata kenapa bagi beg ni, nanti takut family dia lagi macam Ustazah sebab kami dah plan, kami dah tempah dulu. Lepas tu kami memang dah niat nak hadiah. Okey teruskan, tak apa. Mudah-mudahan jadi kenangan. Sebab La Tahzan ni, bila Kak Nuraida Aida ni masa PKP dengar La Tahzan, dia laju-laju kongsi link tu kepada adik-beradik dia. Sampai adik-beradik dia yang tak pernah dengar kuliah pun, lah ni dah jadi follower La Tahzan. Subhanallah. Orang jiran-jiran dia semua habaq main. Kami semua dengan La Tahzan sebab tiap-tiap pagi dia akan share link. Semoga itu menjadi pencen kuburnya di saat ini. Amin sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berkat doa Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, kita hadiahkannya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Itulah kan Kak Siti Azmahani Mamat. Masya Allah. Allahu Akbar. Untungnya sahabat-sahabat, kita mencari circle dalam hidup kita ni, kawan-kawan. Bukan kita nak putuskan silaturahim dengan kawan-kawan kita yang dulu-dulu, sama sekali tidak. Tapi bila kita membina circle yang baru, pastikan target kita bila aku mati nanti siapa datang ziarah. Orang-orang yang jambul terkeluar-keluar, hanya sembang kereta berapa biji tinggal, anak berapa orang tinggal, hok tu ke? Atau orang yang datang tak ada perkataan lain kecuali kita orang perempuan didoakan dengan Allahumma ghafir laha. Suami kita, kawan-kawannya orang-orang soleh didoakan dengan Allahumma ghafir lahu. Tak banyak cakap, mulutnya kumat kamit hanya dengan doa dan ayat-ayat Quran sehinggalah dimakamkan. Dan selepas dimakamkan, hanya tinggal batu nisan beberapa lama. Tak ada lain, hanya doa-doa kebaikan, hanya cerita-cerita kebaikan. Hang ingat tak dulu dalam live nama dia mesti sentiasa ada. Hang ingat tak dulu kita pergi majlis ilmu sama-sama. Hang tahu tak dia tu dulu selalu dengan aku kan, bawa aku, ambil aku kat rumah pergi majlis ilmu. Subhanallah sahabat, kita dah kena prepare dah. Yang mana yang bakal kita tinggalkan. Macam kita membina anak-anak kita. Kenapa kita nak mengenalkan mereka dengan agama Allah? Kenapa kita nak mengenalkan mereka dengan ayat-ayat Quran? Kerana kita tahu itulah saham yang paling besar bagi seorang ibu yang Allah muliakan, rahimnya pernah mengandungkan seorang umat Nabi SAW. Kita mati bukan rumah besar yang mereka bagi, himpunan duit, bukan. Tapi doa daripada anak soleh-solehah. So begitu juga kawan-kawan kita. Kita mengharapkan hidup ni bukan saat kita senang orang datang, saat kita susah juga. Dan paling penting wallahi hanya kalau aku mati nanti, mereka duk lega mampu dah dia ni. Ya Allah Ustazah duk teringat baiknya dia. Setiap kali saya teringat saya tak ada benda lain kecuali saya mendoakan kebaikan untuk dia. Moga Allah pandang sebab saya jadi saksi sepanjang berkawan dengan dia orang baik. Tu yang kita nak sahabat-sahabat. Saya bertemu dengan Ustaz Abid Liu semalam kan. Saya terkejut sahabat dirahmati Allah sebab saya pandang ke arah yang orang boleh nampak. Sebab kedai tu macam terlindung sikit lah dan di kawasan yang tak ramai orang. Jadi sepatutnya orang memang nampak saya lah sepatutnya. Tapi sebab orang tak perasan kat situ, tiba-tiba Ustaz Abid muncul, dia terus peluk Ustaz Azwan. Ini memang selalu berdating-dating, berdua-duaan macam ni lah, dia katakan. Aku mimpi ke apa ni? Pok cik janggutnya dekat depan aku ni. Kan, aku mimpi ke apa dua lelaki berjanggut, seorang janggut panjang, seorang janggut pendek dekat depan Ustaz saya ni. Sekali, saya sampai kesudah, bang, macam mana dia boleh nampak abang? Lepas tu Ustaz kata, dia nampak sayang lah tu. Lepas tu,
Tu kan kita sahabat, kita berkawan dengan siapa, kita selalu berjalan dengan siapa, orang nampak. So saya selalu cakap, abang kena ingat sekarang ni pergi mana-mana pun, di mana saya pakai niqab ke orang kenal abang, nampak Ustazah Zai. Macam itulah kita, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi Ustaz Abid rupanya satu kapal dengan kami, duduk sama sahabat. Macam-macam cerita kita dengar pasal orang ni. Yang saya nampak akhlak ni semalam yang dipertontonkan kepada saya. Itu je. So itu yang kita nak ambil. Kan sahabat? Soal perkara-perkara lain itu antara dia dengan Allah. Jadi saya dah lepas dia dah masuk dalam kapal, saya cakap dengan Ustaz, bang, satu akhlak yang kita nak tiru, sebab kami memang dah lama kawan juga walaupun dah masing-masing sibuk kan. Sebab masa Ustaz Abid belum terkenal dulu, saya dengan Ustaz Azwan pun belum sibuk, maka saya datang dia punya kursus kan, dia selalu buat kursus-kursus motivasi, benda-benda macam tu dulu. Jadi kami pergi dekat pejabat dia dekat Bangi. So saya yang paling banyak komunikasi dalam program tu. Jadi dia ingat, jadi dia kata, Ustazah sekarang dah popular, saya selalu ingat muka Ustazah duduk depan-depan dulu. Lepas tu halau Ustaz, kita sama-sama kawan. Lepas tu semalam baru sembang Ustaz Azwan, entah sebenarnya umur berapa Ustaz? Asyik lupa nak tanya sebab duk rasa macam abang-abang Ana juga, dia kata. Tapi rupanya jauh adik daripada kami. Jauh adik kami ni duk perasan muda, dah tua dah rupanya. Jadi kan lepas Ustaz Abid dah tak ada, kemembawangan Ustazah Zai dengan Ustaz Azwan ni hanya indahnya ukhuwah fillah. Kita tak selalu jumpa, tak kenal, tapi dalam dakapan tu rasa mesra. So kita nak buat macam tu juga dengan orang lain kan sahabat. Tangan kita berjabat dengan orang yang ada roh berkasih sayang kerana Allah, dengan berkasih sayang kerana wow, kereta dia besar, aku nak kawan dengan dia. Wow, rumah dia besar, aku nak kawan dengan dia. Wow, dia ni somebody, gaji besar ni, aku nak kawan dengan dia. Hampa akan main kalau rumah besar, gaji besar semua. Ni orang besar ni hampa tak mau kawan ke? Gitu contoh soalan dia. Kita tak kisahlah orang besar ke orang kecil ke. Bila kita bertemu, pandang mata, berjabat tangan, berdakapan. Saya dah jumpa beberapa orang yang dulunya dia tak biasa berdakapan lepas salam, dia tak biasa. Ustazah, akak rasa sekarang ni rasa macam bahagia bila pergi majlis ilmu masjid. Orang peluk kita macam kita dah lama kenal. Jadi saya kata Rasulullah ni akhlak dia kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Pagi-pagi Jumaat ni rasa nak sebab dah pula bila sebut nama Nabi SAW. Sebab apa? Dia mentarbiah para sahabat dengan cinta semata-mata mengharapkan cintanya Allah. So bila kita nampak atau tahu buruknya seseorang, dia manusia biasa ya Allah, dia bukan malaikat. Kan semoga engkau ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Hijab aku daripada keburukan itu. Dan apa yang aku boleh percontohkan kepada dia supaya mudah-mudahan dia sedar dengan berkawan dengan aku ni, dia sedar itu adalah kesalahan dia dan mudah-mudahan dia mampu mengubah dirinya. Ustazah Zai pun mengharapkan macam tu. Ustaz doakan saya, tegur saya kat mana-mana. Mengharapkan macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itulah keikhlasan. Jadi kita duduk serumah, kita duduk sekatil hatta minta maaf suami isteri. Tapi tak ada rasa aku bertahan kerana Allah. Aku menyayanginya kerana Allah. Tak ada rasa lillah tu, kita memang cepat lelah. Okay, so pertahankan segalanya. Ya Allah, kenapa anak orang lain semua okey-okey saja? Kenapa anak aku pula buat perangai macam ni? Kerana Allah, aku ibunya, tak ada siapa yang boleh nasihatkan anak-anak aku dengan ikhlas, mendoakan dengan ikhlas kecuali aku. Ujian ni datang untuk dia ya Allah, tapi sebenarnya ujian untuk aku juga. Banyak tak istighfar aku? Gitu, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ui, banyaknya komen anda yang bila Ustazah start pokpet-pokpet, Ustazah tak sempat nak baca satu persatu. Tapi sahabat-sahabat doakan lepas saya live ni, saya akan ke Darul Fawaz Utara. Okay? Kemudian saya bersiap dah untuk program petang ni. Sebenarnya di stadium tu pagi ni dah start dah dengan muslimin. Kan, Masya Allah, Ustaz, ramailah syekh-syekh kita yang berada di sana. Tapi saya pun tak pasti program pagi ni lelaki campur perempuan ke. Muslimat pun join sekali pagi ni. So petang ada muslimin? Petang ada muslimin ke? Muslimat saja. Petang muslimat saja kan rasa. Debar jantung I kalau ada muslimin. Sebenarnya kan, saya dah tahu dah petang ni. Hampa bayangkan saya terbang daripada Subang Airport semalam. Rupanya saya check itinerary. Slot saya petang ni hanya Kenapa Haliza Hamzah sebab hari ni
terkeluar air mata. Lo kenapa? Lo tome-tome mesej dah peluk sikit meh. Saya nak cakap saya terbang daripada Subang Airport semalam. Beria-ria seronok ni. Rupanya slot saya petang ni 35 minit sahaja. Kau rasa? Sebab tu bebel agak hampa pula. Kan? Biarlah hari ni pilah bebel from Alok Start. Okay? From Alok Start membebel. Pasal apa Ustazah bebel tak berhenti-berhenti ni? Pasal petang ni 35 minit saja. Kan? Fahamlah, orang lain yang lebih hebat-hebat tu pun sama 35 minit. Cakap, kalau ikutkan kan, kalau ketalah 35 minit baik aku tak yang terbang. Macam tu. Tapi kan sahabat nak ceritanya betapa kuantiti tu bukan menjadi ukuran, tapi kualiti. So begitulah ibu ayah yang super sibuk di luar rumah. Ketua itu, ketua ini, ketua ini. Balik apa jangan tak boleh tarik selimut. Intai kat mana anak. Ya Allah, indahnya akhlak Rasulullah. Sibuk sangat-sangat ni, sibuk kat luar rumah. Tapi bila Sayyidatina Aisyah kata tadi, Fatimah mai, macam nak ada sesuatu benda nak habaq dekat Rasulullah ni. Dia pi rumah Fatimah Az-Zahra. Kan? Pi tengok menantu ni pasal apa? Apa yang dia boleh bantu. Allah ya Karim. Quality time. Jadi, biar kita sekejap-sekejap tapi ada quality time. Dan itulah yang akan dikenang ingat sampai bila-bila. Masya Allah. Nur Aziah Abu Kasim. Nak kenal ni. Dah lah saya punya mak hari ni kosong. Tak ada muka ustaz dengan ustazah kat sini. Kan? Dia pergi habaq lagu tu pula kat komen. Dia kata Ustazah Zai 35 minit baru intro. Kau rasa nak cubit ke tidak Nur Aziah Abu Kasim? Okey. Lah petang ni saya tak gitulah. Petang ni saya naik-naik atas pentas. Tajuknya adalah Ya Rasulullah, aku cinta padamu. Terus zup. Lepas tu wabillahi taufik. Konon kan? Konon. Waktu saya tanya ada muslimin ke tidak. Kalau ada muslimin, rentaknya kena lain pula. Okey. Masuk dah setelah muqaddimahnya 15 minit lebih kurang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengumumkan bahawa hari ini Al-Fawwaz Travel membuka pertama kali pakej rehlah ibadah ziarah bumi Aceh Serambi Mekah pada 2 hingga 5 Disember. InsyaAllah anda klik saja nombor yang saya pinkan itu. InsyaAllah akan dilayani oleh staf Al-Fawwaz. Dan siapa-siapa yang biasa join rehlah Ustazah Zai, tolong call dulu. Jangan gelojo nak bank in duit tiba tersalah akaun. Sebelum ni rehlah akaun Darul Fawwaz. Sekarang rehlah akaun Al-Fawwaz Travel. Please tolong alert. Pening bahagian akaun kami lagi. Okay. Dulu kalau bersama Darul Fawwaz lain dia akaun CIMB. Kalau bersama Al-Fawwaz Travel akaun kepala rimau, warna kuning, orang Kedah kata kuning, gitu. Dan saya doakan yang bercita-cita berhajat tapi berhalangan, satu hari nanti pasti sahabat. Saya setiap kali naik kapal terbang, setiap kali pergi mana-mana sana sini, saya selalu Ustaz Azwan dah, kalau aku boleh sumbat dengan kapas, aku sumbat dah telinga aku ni kan. Setiap kali bang macam mimpi kan, bang macam ni kan, macam nak nangis lagi. Buruknya tak jadilah nak nangis. Cakap, ya Allah, hai betapa hari ini pun ada orang yang macam tu, memandang semua iklan-iklan ni teringinnya. Anda doakan. Sebab bila kita hati bersih mendoakan orang lain, satu hari nanti giliran kita pasti tiba. Ya kau Ustazah Hacik dah 70 lebih ni, tak ada ni nak tiba ni ziarah pergi rehlah ibadah ziarah pergi Kubak lah kot. Suka nak sangka tak baik macam tu. Sangka baik. Nanti yang datang Cik Jamaliah binti Hasan. Dan kenapa saya sangat menggalakkan orang utara, Perak, Penang, Kedah, Perlis, pasal penerbangan awal dibuka daripada ground kami di Aceh dengan flight semua, hanya penerbangan direct Penang to Aceh. Dan Penang to Aceh rupa-rupanya hanya 1 jam 10 minit je terbang. Tu dia jimatnya masa banding ke LIA sahabat.
Dan kalau kita pergi ke Hamidah Saad, dia suka tengok Ustazah buat gitu rupanya. Semalam dia berterus terang. Dia kata comel. Kalau gitu buat gini je lah Kak Hamidah. Kalau tak gini, tak comel. Dia hanya Penang, Aceh, Aceh, Penang. Kenapa tak dari KLIA Ustazah? Boleh. Tapi KLIA, Aceh, nanti balik Aceh, Penang. Penat lagu tu sahabat. So saya fokus kepada utara. So orang-orang KL kata, orang KL Ustazah takkan nak pergi Penang pula. Jadi saya utamakan orang utara lah. Nak pergi juga walaupun saya orang Johor, orang KL. Yang tu suka hati kau ampun loh. Kan yang penting kita jumpa di airport Penang pukul pukul 8 pagi. Dah comelnya mokcik-mokcik. Masya Allah. Saya memang tak nak pergi sebab saya takut naik kapal terbang. Dia tulis. Macam ya Rasulullah Allahumma salli Muhammad. Ada seorang jiran saya macam tu. Suami dia takut naik kapal terbang. Tapi dia bagi-bagi duit. Isteri dia suruh jalan dengan siapa-siapa. Best juga macam tu kan. Tapi macam-macam kan manusia. Namanya pun manusia. Kita belajar hidup daripada kepelbagaian. Subhanallah Maha Suci Allah. Dia menciptakan manusia. Hampa bayangkan kalau ada 1000 lebih orang macam ni. Minat makannya sama. Saya suka makan buah apple. Semua saya pun macam Ustazah suka buah apple. Sian buah rambutan. Kan sian buah manggis. Ya Allah, Allah Maha Kaya. Anda tak nampak ke sahabat untuk menambahkan nilai syukur kita kepada Allah? Pasal apa yang ni perangai lagu ni? Pasal apa yang ni perangai lagu ni? Supaya ya Allah berdepan dengan orang A, aku belajar sesuatu. Belajar dengan orang B, aku belajar sesuatu. Ada pula yang banyak cekadak perangai ni. Tu bukan pasal dia kita nak cerita. Tu pasal kita. Aku sabar tak jumpa orang macam ni. Kalau semua orang jumpa hang baik je, takut hang yang bertukar jadi jahat. Faham sebab tu bila kita, Ustazah, apa suami saya macam tu? Kak, sabar. Kenapa Allah bagi suami macam tu? Pasal itulah yang akak lama dalam sujud kan? Pasal itu yang akak, Ya Rab, kenapa aku diuji macam ni? Ya Rab. Dia punya Ya Rab tu dengan getaran hati. Sebab kita betul-betul mengadu. Orang lain tak tahu, Ya Allah, aku diuji dengan macam ni. Memang Allah nak kita betul-betul ke tahap mengadu hanya pada dia. Ketika saat kita rasa orang semua tak mau dengar dah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan dan saya dah cerita Penang, Aceh, Aceh, Penang. Jadi buatlah keputusan. So package daripada itulah. So daripada Johor nak ke Penang itu tanggungan sendiri. Pada KL, daripada KL nak ke Penang itu tanggungan sendiri. Tapi kalau ramai daripada KL, mana tahu Al-Fawaz sediakan satu bas ke? Tahu dia kan. Jadi kita target bagi mudah-mudahan saya rindu nak bersujud di bumi Aceh. Sahabat, sebab dia penuh ibrah pergi tempat-tempat yang kesan tsunami tu hidup hati kita. Penuh ibrah. Dulu hampir setahun 4-5 kali saya bawa grup ke Aceh sebab setiap grup yang saya bawa pasti akan mengalirkan air mata. Dan saya percaya orang-orang yang pergi balik dia boleh bercerita dengan menghidupkan hati orang yang mendengar. Keluarganya, anak-anaknya, Masya Allah, Tabarakallah, sungguh sahabat. Sebab tu mereka gelar Aceh Bumi Serambi Mekah. Okay, rindu sangat. Dah masuk 3 tahun dah saya tak pergi. Jadi bila buka je, saya rasa macam Masya Allah bahagianya. Alamak Maksum, bagaimana pula butang? Sekejap tadi macam dah terbutang. Satno, ni teringat pula lengan baju Abu Hurairah ada kucing kat dalam ni. Ke tak ada butang? Satna, saya tengok dia punya pin kat sini. Syok kalau ngajak daripada Al Stang ada orang tolong butangkan baju. Sana ada tak? Ni, kat sini kat Nazar. Kan ada pin dia. Sampai ngajak boleh terbuka, tercabut butang dia. Ada. Dia gini. Okay, lebih 1000 orang menonton. Ada. Kan ada. Cuba raba-raba butang ni. Yang raba tempat lain. Ada. Belah ni ada. Saya nak cari dia punya gu dia. Oh besar. Apa orang Kedah panggil? Gu dia. Ada gu dia kat Nazar. Ada go dia, pasangan dia. Saya nak tarik sikit. Ke tangan besar tak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Memang. Okey dekat Nazar, saya dah faham kenapa tak boleh. Saya dah faham. Dalam sangat. Bukan go dia, saya dah faham. Lilitan lengan itu. Ya. Lilitan lengan itu tak mengizinkan. Aduh, astagfirullahalazim. Astaghfirullah. Maknanya lengan apa? Subhanallah.
Aduh, tengok daripada usik Ustazah. Satgi 35 minit cari butang saja. Baik. Kan kalau dekat atas pentas 35 minit tu suruh Nilofa tolong, suruh Mak Bilal tolong carikan butang. Ini Zunai Zafa. Ni Nazafa. Satgi petang Nilofa. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat, pelajaran semalam indah. Hari ni kita sambung lagi pada muka surat 101. Lupa, sorry. Last janji last. Nak cakap tadi lupa. Pasal apa? Sekejap lagi saya masukkan iklannya. Pasal apa di Pezit dah, sebab sahabat, mereka sedang mengumpul jemaah daripada Malaysia. Dan 25 Oktober ni, Ustazah start program rehlah ibadah ziarah Kedah Langkawi. Mereka nak kami bayar full payment dah, sabar je lah aku. Pasal mereka demand pembukaan pertama, orang menderu-deru. So kita tak bayar penuh untuk ground kita di sana. Mereka kebawahkan nama kita. Gitu. Oh, demand Aceh sebab orang dah berebut-rebut nak pergi kan. Baik, 101. Pola fikir. Betul kan Kak Nazah? Maksum kita kat situ. Pola fikir tu kan. Ke 100. Bukankah kita menginginkan sesuatu itu, kita tidak hanya berdiam, berusaha keras mewujudkan. Mai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita sambung tang mana? Gembira tengok Ustazah gembira. Terima kasih Ana Azlina Yusof 100 stars. Izani Syadila, how are you? Izani Syadila. Betul, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Butang baju aku mana? Betul kan pola tu kan? 101. Baik. Ini macam kompom-kompom. Double convo ni lah. Tahzan dan Fasabrun Jamil ni. Masya Allah. Ya, Latifah Sukarjo baru start. Hok yang tadi dah lama start. Tapi hok tadi tu pasal butang baju lah. Pasal semualah. Gitu. Baik. Pola fikir yang salah menuntut kita ingin memiliki ini dan itu. Apa dia kata? Pola fikir yang salah. Maknanya betapa hebatnya ahsanu taqwim, sebab Allah tinggikan darjat sebaik-baik kejadian yang Allah declare kita di sebaik-baik kejadian. Hanya kerana apa? Kerana kita punya akal. So kalau kita tak gunakan akal, kita tak betulkan pola fikir kita, memang kita na'udzubillah boleh menjadi asfalas safilin, serendah-rendah. So nak jadi ahsanu taqwim ni memang dah package yang Allah bagi. Sebab akal ada, sahabat-sahabat. Bukan sebab hang ustaz-ustazah ke hafiz-hafizah. Kalau dapat Alhamdulillah. Tapi minta maaf yang pegang gelaran ini pun, kita kata ustazah takkanlah, ustaz kok takkanlah buat dosa macam tu. Please, namanya manusia. Duduk tingkat mana pun, kalau kamu tak gunakan akal, tak kawal sahabat-sahabat, di situlah. Masya Allah, sahabat-sahabat, kita takut. Jadi minta dengan Allah akan kecerdasan akal. Akan hati yang bersih yang boleh memandu semua ini kepada jalan-jalan kebaikan. Padahal tanpa kita sedari, Allah sudah memberikan semua yang kita perlukan tanpa perlu diminta terlebih dahulu. Ya Allah, soheh dah. Bayangkan kalau aku lahir-lahir lubang hidung tak ada. Lepas tu kan cakap, macam tak comel je semua orang lubang hidung kat bawah aku. Kan manusia suka lain pada yang lain. Kan? Aku nak minta ke Allah lah. Nanti bila lubang hidung aku diciptakan, aku nak buat lubang hidung ke atas. Contoh. Hampa janganlah gelak pula. Ini contoh. Kan tiba-tiba orang lain semua ada lubang hidung kat bawah. Aku je lahir tak ada lubang hidung. So aku nak doa biar lubang hidung aku ke atas. Tak ada, sahabat. Allah tu maha bijaksana. Dalam pada maha sempurnanya Allah pun kita macam-macam komplain. Pasal apa lahir lubang hidung aku kat bawah. Dah kalau kat atas, kalau hampa kena hujan lagu mana? Kan? Tolong, payung. Kat mana nak payung? Kan? Sebab kalau hakak tak payung macam mana? Lubang hidung dah kat atas. Kau tadah je lah hujan tu. Allah yang siapkan. Allah yang beri tanpa kita minta. Subhanallah, baiknya Allah. Hampir tak ada satu saat pun yang kita nak kata, kenapa Allah jahat sangat buat aku macam ni? Please, bila ada rasa je macam tu, astaghfirullah, aku siapa nak komplain apa yang Allah bagi ke aku?
Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak minta, dia dah bagi dulu dah. Subhanallah. Hampa jangan macam-macam. Ustazah, saya tak minta pun nak dapat baby. Tiba-tiba Allah bagi. Kau dah kahwin ke belum? Belum, boyfriend saya lah ni. Kena buatan boyfriend saya. Kau dah kena buatan boyfriend kau. Lepas tu kau kata saya tak nak baby. Siapa suruh kau cari asbab? Macam orang sakit hati kan. Ustazah, saya sedih lah. Saya baru kahwin 2 tahun. Lepas tu saya tak nak dah balik kampung. Dah kenapa? Saya balik kampung je semua orang sibuk. Bila nak beranak? Bila nak beranak? Bila nak dapat baby? Dan kau stres pasal apa? Kau jawab je lah kat dia orang. Tunggu aku mengandung lah. Dan kalau tak mengandung, macam mana dapat baby? Kan? Macam mana nak mengandung? Tunggulah Allah bagi saya mengandung. Kau ingat mengandung ni boleh pump dengan pump basikal tu. Bagi kembung perut. So, relax saja sudahlah. Kan sahabat? Tapi yang tak ada lelaki ni yang, Ustazah saya, Allah bagi saya baby. Lepas tu nak cakap, akulah Maryam di tahun 2022. Astaghfirullahalazim. Hanya ada satu manusia yang lahir ke dunia ini tanpa ibu, tanpa ayah. Sorry, 2 manusia. Itulah Adam dan Hawa. Tanpa ibu, tanpa ayah. Hanya ada satu manusia yang lahir ke dunia ini tanpa ayah. Itulah Nabi Isa AS. Noktah. Takkan ada tiba-tiba orang bawa baby ketuk pintu rumah kita pukul 4 pagi. Kata, tolonglah. Sayalah Maryam akhir zaman. Tolong belakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan Allah bagi kalau tanpa kamu buat. Betul Ustazah. Semua benda Allah bagi kan Ustazah. Ustazah kahwin, sah, nikah, tak ada anak pun Allah bagi. Sahih. Maksud saya, sahabat-sahabat rahmat Allah, kau termengandung tu pun Allah bagi. Tapi asbab apa kau jadi macam tu? Takkan toeng tiba-tiba je kau mengandung. Kan? Kenapa? Wala taqrabu zina. Allah dah bagi dulu jalan. Aduh, Kak Mahanum Abdul Muttalib ni. Dah lah semalam jirannya khidmat kat Ustazah. Kan? Tiba-tiba dia tulis kat situ. Adus. Macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena jaga diri kita. Allah dah bagi yang terbaik dah. So, kalau datang macam tak baik dan kita tak happy, Allah, ada silap aku ni kau nak tunjuk ya Allah. Bantu aku untuk memperbetulkan ya Allah. Sebab yang dari kau ni tak ada yang tak baik. Hatta Ustazah bercakap dengan rumah-rumah perlindungan perempuan-perempuan muda yang 14 tahun dah mengandung anak luar nikah. Na'udzubillah. Ustazah cakap, jadikanlah ini pemula untuk kehidupan yang lebih bersinar di masa-masa akan datang. Jangan tambah dosa baru. Sebab tu Allah selamatkan kamu duduk kat sini. Jangan tambah dosa baru. Kalau mereka yang duduk rumah perlindungan ni sahabat, nanti bila dah dekat nak bersalin, mereka dah didaftarkan anak yang bakal lahir tu ke rumah, kepada ibu ayah angkat mereka. Yang sedihnya mereka tak tahu pun siapa orang suami isteri yang akan mengambil anak mereka tu. Maka terputus terus. Sedih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan macam mana lagi? Kan? Maka bila mana ia halal, lahir, kan ada juga wanita yang diuji macam ni. Taklah Ustazah, anak halal ni sah. Bapak dia saya mula mengandung, tak tahu lari ke mana. Saya bersalin seorang-seorang Ustazah. Tak apa, jangan marah kat bapak anak tu pula kamu pijak-pijak. Semuanya dari Allah. Tak ada yang satu pun yang tak dari Allah. Termasuk kamu termengandung tadi tu, sebab Allah nak suruh kamu fikir pakai akai kamu yang waras untuk perbaiki, perbetulkan. Bukan kamu buang anak tu dalam tong sampah. Faham ya sahabat-sahabat rahmati Allah? Menyesalnya kita di dunia masih kita boleh betulkan. Menyesalnya kita di akhirat hanya terpekik, terlolong. Rabbirji'un, balikkan aku ke dunia. Aku nak perbetul balik hidup aku. Dunia tak ada, dah hancur. So kita, pasal apa duk keluar Kedah balik semua ni? Hancur pasal apa? Pasal cek duk kat Al-Aqsa. Sekejap, Kak Nazar cakap apa belakang tertutup dengan kepala saya? Masjid Zahir dengan... Oh, Kak Nazar kata belakang ni gambar. Atas tu apa? Atas ke bawah? Bawah. Saya duduk tengok macam. Oh, ni Masjid Zahir yang asal? Ya. Atas tu? Stesen kereta api. Stesen kereta api lama. Tu orang Kedah duk jadi pemandu pelancong. Atas tu stesen kereta api yang lama. Bawah ni Masjid Zahir. Oh, patut dia letak view. Belakang ni bukan dinding hijau dah. Sekian dimaklumkan. Allah ya Karim. Mana tadi? Hilang dah. Bukankah Allah mencukupkan seluruh keperluan hidup kita? Sorry, Kak Nazar tolong WhatsApp Ustaz sekejap.
Bagi tahu tunggu Ustazah call baru turun sarapan. Sebab tadi kan dia ingat kita start pukul 7. Tu kita kan makan cok udang dulu. Kita dah kenyang dah. Kita hanya perlu syukuri semua yang ada. Allah akan tambahkan dengan nikmat yang tidak terkira dan tidak pernah kita duga. Allah ya Karim, sahabat. Allah janji ni, kita hanya perlu syukuri semua yang ada. Sahabat-sahabat, pagi Jumaat ni kita dah cukup syukur ke belum? Walaupun semalam diuji dengan macam-macam, kita sakit sekarang. Terasa terhimpit perit. Saya percaya ada sahabat-sahabat dirahmati Allah di kalangan kita. Berkat majlis ilmu ni, semoga kesempitan itu Allah rungkaikan satu persatu. Bersangka baiklah dengan Allah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, perbanyakkan istighfar. Selawat di hari Jumaat ni digandakan. Ya Allah, kita kena minta dengan Allah, ringankan lidahku untuk berselawat, ya Allah. Bulan Rabiul Awal dah sampai ke penghujung. Okay, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah dengar berpuluh-puluh sirah. Kan qasidah. Masya Allah. Tapi apa yang kita dapat pahat dalam jiwa kita? Kalau selawat kita masih lagi seperti dulu-dulu, Allah takut kita sahabat. Kan jadi syukuri dulu. Apa yang kita syukuri dulu, kita akan dapat menikmati hikmahnya. Tapi bila diuji dengan musibah, kamu tidak menanti hikmah dengan penuh sabar, kamu takkan bertemu dengan titik hikmah itu. Percayalah, Allah akan tambahkan dengan nikmat yang tidak terkira dan tidak pernah kita duga. Itulah antara sebab bila saya cakap pasal dulu, saya tak merasa sebenarnya saya akan jatuh air mata. Sebab saya terkenang betapa saya menahan diri saya yang dulu saya teringin, saya nak tapi saya tak dapat. Faham ya sahabat? Tapi kita gigih, tak pernah bersangka buruk dengan Allah. Tak pernah hentak-hentak kaki. Mak ni orang nak pergi rombongan pun tak bagi. Bukan mahal pun, RM100 je. Tak pernah hentak-hentak kaki depan mak. Bayangkan kalau ketika itu saya menghentak-hentak kaki. Nak pergi juga, nak pergi juga. Lari pada rumah. Susahnya hati mak bapak saya. Jadilah anak-anak yang sentiasa menggembirakan mak ayah. Kamu takkan susah. Wallahi, sampai kita dah tua-tua ni sahabat, kita sakit ketika nak gembirakan mak ayah kita. Tapi kita bermujahadah, bantu aku ya Allah, agar dengan perbuatan aku ni mak ayah aku boleh tersenyum. Biar kita susah, biar kita sakit. Imbalan dia luar biasa sahabat, luar biasa. Kalau kita terlalu berkira-kira dah niat, aku kalau dapat bonus ujung tahun ni, aku nak beli mesin basuh barulah dekat mak aku. Kan sebab tengok bunyi dah gedegung dah mesin basuh mak aku tu. Rasanya tu wedding anniversary mak aku yang ke 10 tahun dulu dia beli. Sekarang dah wedding anniversary ke 30 tahun dah. Kan? Gedegung. Hujung tahun ni aku dapat bonus, aku nak beli washing machine yang baru dekat mak. Kita pula jenis mulut, mak doa tahu, bos bagi bonus. Hujung tahun ni dapat je bonus, tak ada lain dah. Cek nak beli kat mak. Nak beli washing machine baru. Mak tak cakap, ye washing machine. Mak tak gitu kan. Mak kan. Tapi berbunga dah hati mak. Ada gak anak janji nak beli? Harapkan laki hadiah anniversary. Pakai je lah mana yang ada tu. Contoh, sahabat, contoh. Sekali tibalah hujung tahun, anaknya dapat bonus, tiba-tiba tukar sport rim kereta. Sebab apa? Mak bukannya selalu basuh baju pun dah sekarang kan? Mana ada basuh baju sangat? Seminggu jadi 2 kali je mak basuh baju. Mak, sport rim kereta ni tengah buat promosi ni mak. Lepas tu mak pun tak apalah, tu lagi penting. Mak punya mesin basuh tu boleh guna lagi mak. Tapi jauh di dasar hati dia, Allah tahu. Ada luka muslimat dirahmati Allah. Kau dah janji. Lainlah kalau mak nak beli tapi anak masuk hospital, perlu duit banyak. Mak mesti faham. Tapi kalau mak tengok lah, bawa bini pergi holiday pula. Kan, tapi hari tu janji. Aku beria-ria dah ready dah nak kosongkan tapak washing machine tu untuk washing machine baru. Washing machine tu makhraj dia macam tu silap sebut, minta maaf lah cikgu bahasa Inggeris. Kan? Jangan gelak ampun ni kan. Jadi kalau sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, ada sikit dah tercalar hati ibu tu. Ibu takkan tak memaafkan anak. Ibu faham sangat. Ibu biasa terluka kerana lahirnya kita di dunia ini juga adalah melukai ibu.
melukai ibu, berparut tubuh ibu, tapi sahabat boleh dirawat dengan rehat, dalam tempoh berpantang, dengan jahitan, minta maaf, tapi parutnya masih ada. So, kalau ibu terluka hati, Allah, iblis pok rim kereta, aku punya mesin basuh. Elok lagi kan, Mak? Washing machine tu walaupun bunyi dah macam mesin getah pula. Mesin getah bunyi ke? Sianan yang tak penuh dengan getah. Allah ya Karim, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya, jangan fikir hidup kita mudah dan senang. Kita bersusah payah untuk orang tua, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Muhammad Syuhaimi kata, tak payah washing machine dah sekarang Ustazah, washing pengering. Cik pun tak ada pengering kat rumah cik. Ustaz kalau tengah musim hujan 3-4 hari kan, yang abang bawa pergi dobi lah. Abang bawa pergi dobi tu macam mana? Kan dah basuh. Boleh keringkan? Abang pun baru tahu. Abang hari tu lepak-lepak kat depan kedai tu, abang tahu boleh keringkan. Sian orang KL ni. Kau ingat Ustazah korang reti? Tak tahu. Balik-balik dah masuk dalam bakul, yang dah boleh lipat dah. Dah kering. Macam mana boleh kering tu bang? Kan? Sian. Korang ingat apa anak bandar yang berjiwa kampung. Sebab saya tak pernah tengok benda-benda tu semua. Okay, sebut lagi pasal mesin pengering. Dah bab pengering pula dah. Okay sahabat. So, isunya adalah bagaimana kita nak menggembirakan ibu dan ayah kita. Nanti setiap apa yang kamu dapat, ya Allah syukur, ya Allah terima kasih, ya Allah. Mungkin dulu sebab apa yang aku tahan semata-mata. Kalau mak ayah kata no, no. Sebab aku takkan dapat berkat. Sahabat, takkan dapat berkat. Jadi kalau kita mengutamakan mereka, percayalah nanti. Tak payah tunggu akhirat. Kat dunia ni banyak yang anda dapat nikmat. Tak pernah kita fikir lain. Sebab aku kaya ke sekarang? Tak. Ramai orang kaya tapi tak tenang. So kenapa kita tak kaya kan bang, tapi macam kaya, sebab Allah kayakan jiwa kita dengan mengkayakan jiwa mak ayah kita. Percayalah. What? Mesin lipat baju pun ada. Tu dia hampas lagi Ustazah Google Hampas Ustazah Google masa Nilofa tengah bercakap nanti Ustazah Google. Nilofa dengan sakit hati marah Ustazah. Astaghfirullahalazim hari-hari Jumaat ni. Baik, sebagaimana udara, rezeki Allah tersedia melimpah bila-bila sahaja kita mahu. Kita perlu menghirupnya. Tetapi jangan tamak. Jangan tamak. Udara, kita dapat free of charge, tak ada bil sampai tiap bulan kat rumah kita. Tu dia mahalnya bil bulan ni. Bulan ni memang mahal sikit yang. Sebab saya yang terlebih bernafas. Ambil engkau, kalau ada macam tu. Tak ada. Free of charge. Nur Malai Halim kata, mesin getah keping ada bunyi. Ustazah Zai tak tahu. Nanti rosak baju. Ya Ustazah, jangan selalu keringkan baju dekat dobi. Mesin kering. Nanti rosak baju. Saya tak pernah buat. Jangan cakap kat orang tau. Kedai dobi pun saya tak pernah pergi. Teruk berbenau. Dulu-dulu masa saya dapat hadiah baju, kadang baju harga 400. Pasal apa mahal? Kadang ada jenis orang yang bagi, dia cakap terus macam ni. Ustazah baju ni agak beli RM400 untuk Ustazah. Sabar je lah aku kan. Ada aku tanya, tak ada. Lepas tu sebab apa dia bagi tahu? Sebab dia nak bagi tahu Ustazah jangan basuh biasa. Ustazah kena dry clean. Dia kata macam tu. Dry clean tu menatang apa kak? Ustazah pula tanya. Hantar kat dobi. Aku kata tak ada kerja satu baju ni aku nak hantar kat dobi. Lepas tu ketegak. Pergi rendam sebab dia kata tak boleh kena air, tak boleh basuh macam biasa. Saya pergi tadah air dekat baldi. Bohlah soflan ke apa ciput sikit. Tuang cup. Macam takut-takut kena air. Tuang cup. Yang penting, tuang cup. Yang penting bilas. Sebab kita ingat setiap baju mesti dibilas. Kalau tak bilas macam mana sahabat? Kan? Kena faham kita kena bilas basuhan kita tu. Baru kita sangkut hanger. Kalau dry clean tu macam mana pula? Kan sahabat? Tak apa Ustazah, baju saya ni tak dirisaukan kenajisan ke sebagai-bagainya sebab saya tak pakai solat. Oh kalau Ustazah memang tak boleh lah kak, minta maaf. Saya keluar pagi, ni kan baju nak pakai sampai ke Johor nanti. Tak, dia kata, Ustazah ni baju yang nak ceramah tak pentas nanti ke? Ya. Baju nak bawa pergi Johor juga? Ya. Baju daripada pagi ni? Ya. Lepas tu pasal apa takkan nak Nilofa baju lain, terbang pergi Johor petang ni baju lain? Kau dah kenapa tak ada kerja?
Yang penting suamiku di sebelah kata, bang, bau tak badan? Tak adanya lah baju biasa pakai 1 hari, bukan pakai 3 hari pun. Nak ada kerja keluar pagi, tu balik lagi semata-mata nak tukar baju, balik lagi, tak ada kerja. Sekian dimaklumkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila saya toing cup, angkat, bertukar segala warna-warna baju yang RM400 tadi tu. Kak, kenapa baju ni luntur? Luntur Ustazah? Ustazah basuh macam mana? Saya sentuh air sikit je, cup naik atas. Tak boleh Ustazah, baju tu memang dry. Bagi lagi aku baju mahal, aku tak reti. Paling mahal ketika itu baju saya RM40. Tahan lasak, pakai daripada pagi sampai ke malam. Lepas tu dah pakai berpuluh-puluh kali, bagi kat orang-orang masih, baru lagi lah baju kau ni, tahan lasak. Pasal apa yang bagi RM400 punya baju? Jangan hanya jauh hari mengenal manikam. Ini mutu tikam. Ini bukan manikam tau sahabat-sahabat dirahmati. Ini bukan jauhari, bukan johari, bukan, ini muzayyanah. Dia tak reti mengenai manikam. Jadi pengumuman siapa nak belikan Ustazah baju harga RM40, paling mahal pun RM50, okey lah. Lebih mahal hantar kat tailor daripada kain bajunya. Macam-macam pengumuman pagi ni. Pengumuman Aceh lah, pengumuman baju RM40, saya rasa bahagia. Jangan hadiahkan baju dekat saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang saya tak boleh nak celup ke ayak. Jangan. Sekian dimaklumkan. Baik. Kita hanya perlu beberapa sahaja. Pasal udara tadi okey. Sebagaimana udara, rezeki Allah tersedia melimpah bila-bila sahaja kita mahu. Kita perlu menghirupnya. Tetapi jangan tamak. Hanidah Mansur, betul RM40 sepasang. Tapi kena tanya. Dulu sepasang 4 meter cukup atau 3,5 meter. Sekarang tak tahulah berapa. Dah lama tak beli baju. Baju Ustazah pakai ni jubah Mekah. Ya, Cik Rodiah Syarif. Bukan Mekah, Madinah. Tokek kedai jubah kat Madinah hadiah kat Ustazah. Depan Ustaz Azwan, okey? Saya tak ada skandal kat Madinah. Kawan Ustaz Azwan. Lepas tu kami bawa jemaah. So, dia bagi hadiah kat Ustazah. Jadi, bila orang hadiah, saya pakai je lah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tukar curah. Aduh, sayang kan? Dia bagi tahu saya sangka baik je lah. Dia bagi tahu saya harganya mahal sebab dia nak suruh saya jaga kain tu. Tapi saya rasa tak logik. Takkanlah baju tak boleh basuh. Ketegak. So, saya basuh juga. Sebenarnya kan sahabat, anak murid saya baik-baik. Dia bukan selai 2 dia bagi baju macam tu. Tapi semuanya saya pakai hanya sekali 2. Sayang kan? Jadi saya rasa macam membazirnya. Ya Allah, membazir. Sedangkan dengan RM400 tu saya boleh beli 10 pasang baju. Saya hadiahkan dekat mak-mak saudara saya semua. Subhanallah sahabat. Kita perlu menghirupnya tetapi jangan tamak. Hirup secukupnya sahaja. Kita hanya perlu beberapa sahaja demi kelangsungan hidup. Wah, dia yang ajar Ustazah baju macam mana nak tu apa, freeze. Tu macam mana pula nak freeze pula tu masuk dalam freezer ke? Tak tahu. Jadi minta maaf saya takkan belajar sebab saya memang tak suka baju yang macam tu, yang mahal-mahal, yang susah-susah nak jaga tu. Tak erti kan? Kita hanya perlu beberapa sahaja demi kelangsungan hidup. Sisanya biarkan menjadi hak orang lain. Sisanya biarkan menjadi hak orang lain. So, kita tahu udara is free. Ambil yang secukupnya. Jangan tamak. Bakinya hak orang lain. Faham ya? Sebab tu anugerah Allah. Maka mohon terasa kalau kita dah ada mak kat rumah. Tiba-tiba ada orang nak bagi, Ustazah nak mak ni free je saya nak bagi kat Ustazah. Boleh juga, tapi kat rumah saya dah ada mak dah. Saya rasa jiran sebelah saya tu tak ada mak. Tapi bagi kat dia boleh tak? Kita nak bagi kat Ustazah. Boleh nak bagi kat saya. Tapi nanti saya tetap pakai yang ada muka saya dengan Ustaz kat depan. Contoh. Jadi tak kira saya nak bagi kat Ustazah juga. Maka dibagilah kat saya. Saya paling pantang dekat rak saya tu ada banyak. Maka saya akan pergi hantar secawan teh kat rumah sebelah. Contoh, Ustazah nanti mak ni nak pulang. Tak payah, saya hadiah kat akak. Ambil je kak, saya hadiah kat akak. Sebab apa? Buat penat aku je nak mengemas banyak-banyak kat rumah kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti rumah jadi muzium.
So, kalau benda free macam mana pun, jangan mudah-mudah kalau kita rasa ada orang. Ini sebab apa saya cerita, kadang kita NGO sebagainya hantar 2 kampit beras untuk satu rumah. Lepas tu sahabat, kadang-kadang kita tak dapat maklumat penuh. Kita nak pergi satu rumah flat contoh, ada blok A sampai blok D. Lepas tu NGO A dapat maklumat pergi dekat blok A, ramai asnaf. Lepas tu NGO B dapat pergi blok A lagi. NGO C, blok yang B ni tak tahu yang A dah datang. C ni tak tahu yang A, B dah datang. Jadi blok A je dapat. Orang flat ada mengadu kat Ustazah. Ustazah, bila orang datang nak hantar sumbangan blok A je. Dah Ustazah kata tak apalah sebab dia NGO tak dapat info. Itu info yang dia dapat, blok A paling ramai. Layak menerima. Salahnya Ustazah dah siap boleh buat kedai runcit tu kat rumah. Tak baik fitnah. Ustazah pergi rumah dia. Dia dapat daripada NGO A 2 kampit terima, B 2 kampit terima. Kadang sampai berbubuk. Betul kalau aku cakap bubuk ni. Bubuk beras tu, bubuk kan. Sahabat. Sebab dia tak buka kedai runcit. So tak apa, kita tak dapat. Paling jahat lidahnya kalau cakap orang tanya, puan dah dapat dah beras 2 kampit daripada NGO sekian. Tak dapat lagi. Bohong, beras yang kamu makan tu haram. Faham ya? Sebab NGO mungkin tak dapat info yang blok B pun ada asnaf, blok C pun ada asnaf. So dia ingat dia first time masuk kawasan tu, pergilah blok A. Nanti akan nak datang pula pergi blok B contoh. Rupanya dah ada yang lain-lain. So kita buatlah kerja sikit. Kalau NGO A dah bagi 2 kampit, cukup ni aku untuk sebulan ni. Tiba-tiba B datang 2 kampit lagi. Abang nak pergi rumah orang kita kat blok B tu lah. Kawan kita tu, jemaah surau tu. Kenapa bang? Nak bawa 2 kampit ni pergi hantar kat dia. Diorang tak dapat tu kat sana. Masya Allah, anda bersusah payah tu, mulianya hati anda. Pasti Allah akan bagi barakah. 2 kampit tu anak hampa makan 3 kali sehari. Pasal apa beras kita tak habis-habis yang? Nampak macam mustahil, tak logik. Tapi ia boleh berlaku. Tapi kalau hampa tumpuk dengan ketamakan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang pasal apa? NGO ni bagi beras tak berkualiti lah. Sekejap dia dah bubuk. Bukan NGO tu bagi tak berkualiti. Mu simpan rezeki yang tak sepatutnya mu ambil dengan tamak. Allah bagi rosak cepat beras tu. Faham Ini berlaku di dunia sahabat. Allah nak tunjuk. Tapi kita tak pernah sedar diri. Tak pernah sedar diri. Minta maaf. Termasuk. Dulu anak kecil-kecil dapat duit zakat. Lah ni anak dah besar-besar dah. Dah bagi RM100 sebulan kat kita. Dah kita tak tanggung hidup mereka. Tolong laporkan ke pusat zakat yang kita dah tak perlu disenaraikan sebagai orang menerima zakat. Ya Allah, minta maaf sahabat. Hina kita ambil duit zakat yang bukan hak kita. Hina sangat-sangat di sisi Allah. Main sedap je terima. Pilah panjat sikit pusat zakat. Ustazah tu patut kerja pusat zakat, bukan kerja saya. Dia pun tak buat kerja. Hampa kata, pi. Telefon saja. Contoh sahabat-sahabat, terima tiap bulan tu tak rasa bersalah ke? Ustazah pasal yang emosi sangat dekat Al Start ni. Tenang-tenang sikit, belakang dinding putih. Tak ada kontroversi. Tenang-tenang sikit. Sebab kisah benar berlaku. Bukan semua. Tapi saya nak menegur seandainya kita suka sangat benda free. Tumpuk kat rumah benda free. Kau dah kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Cuba gambarkan udara. Free kot Ustazah. Bila tak datang, telan. Tak payah bagi kat orang. Udara kan? Ustazah, saya dah gemuk gedempul sebab dalam badan saya banyak udara sangat. Engkau? Tapi yang ni bukan sebab banyak udara. Sebab Ustaz Azwan pandai bela. Sekian dimaklumkan. Okey. Kita tutup Kita hanya kurang peka yang sebenarnya mungkin di luar sana ada orang yang sedang mengidam-ngidamkan hidup seperti yang kita miliki ini. Kenapa Ustazah saya punya suami tak guna? Hang tahu tak kat luar sana ada ramai orang berdoa, berikan aku jodoh ya Allah. Saya tak heran lah Ustazah kalau laki macam tu, biarlah. Rumah mana yang berdoa minta jodoh tu Ustazah? Saya nak bagi laki saya kat dia. Astaghfirullahalazim. Kau dah kenapa? Kan? Pagi Jumaat ni jangan buang teliat. Okay? Perkara yang kita inginkan tidak selari dengan kenyataannya. Salah. Ada kala apa yang kita rancangkan tidak sama dengan hasilnya. Perkara yang kita inginkan tidak selari dengan kenyataannya. Ada juga perkara yang kita benci, Allah juga membencinya.
Belum tentu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Belum tentu. Sebab sebenarnya apa yang kita rasa, kita tak suka benda ni berlaku. Tapi Allah suka. Allah suka. Kak Yusmarianti Yusof, malamnya atau besok pagi saya jumpa, saya akan piat-piat bibir tu. Oh, dia ulang perkataan Ustazah. Orang Johor mana pandai cakap utara, dia kata Ustaz Azwan pandai belah. Saya tak dapat bayangkan kalau Kak Yanti Yusof sebut Ustaz Azwan pandai belah. Mesti makhraj dia lain. Tak syok. Macam Ustaz Azwan kata, macam Cina masuk Islam Kak Yanti. Masya Allah. Kita tidak berhak mengatur, hanya mampu menjalaninya. Kita bukan sutradara dalam hidup. Allah, sahabat. Kita bukan sutradara. Ya, kita bukan pengarah dalam lakonan. Kita hanya pelakon. Ustazah selalu cakap kan, kisah hidup akan terasa indah apabila ceritanya penuh dengan kebahagiaan. Namun menjadi biasa-biasa sahaja apabila tiada kesedihan, tiada penderitaan, tiada kesengsaraan. Ya Allah, pasal apa nak nangis? Kenapa kadang Allah bagi kita terluka, sahabat? Masya Allah Tuhan. Allah ni maha baik. Kenapa Allah bagi kita terjatuh? Sebab Allah nak ajar cara kita bangkit. Tolonglah jangan pernah mengimpikan hidup yang tidak pernah bertemu dengan ranjau duri. Kan kita tak kenal. Duri? What is duri? Tak pernah jumpa duri. Kan sahabat? Maka teruknya lah duri pun tak kenal. Memanglah hidup ni penuh ranjau dan duri. Sahabat-sahabat. Kan jadi Ustazah belajar dalam hidup ni. Oh sekarang ni kalau staff tak ada untuk pergi photostat pun, aku tahulah mesin photostat ada, photostat lah sendiri. Pasal dulu hang pernah jadi gadis photostat. Ramai orang ngorat masa jadi gadis photostat. Nak tergelak lah. Sebab saya kerja sementara masa dapat masa tunggu keputusan. Sahabat-sahabat dekat kedai photostat. Dekat Pulapol, budak-budak polis, dekat UTM. Budak-budak belajar. Lepas tu abang-abang polis kan, pakai baju putih, seluar biru kan. Bila dia pergi weekend-weekend tu nak photostat kat kedai. Kak Long, janganlah masam sangat, senyum sikit. Dah macam orang tua dah muka. Moncong, photostat. Tak berapa keping, moncong. Lepas tu tak ada siapa nak ngorat. Tak reti nak senyum langsung. Sebab tu bila dah belajar banyak kitab. Oh senyum ni sedekah. Patut mak aku dulu selalu bising. Muka dah lah tak lawa. Cuba belajar senyum sikit. Mak saya. Selamba je mak saya. Muka tak lawa dia kata. Kalau orang muka dah tak lawa. Cuba belajar senyum sikit. Kenapa mak aku suka cakap macam tu? Betul kot. Tak reti nak senyum. Tak percaya tanya Hafizah Al-Idrus. Sharifah Hafizah Al-Idrus. Kan sahabat-sahabat? Dia tahulah betapa garamnya Kak Muzai dia masa sekolah dulu, okey? Baik. Kita tidak berhak mengatur, hanya mampu menjalaninya. Kita bukan sutradara hidup, kita hanya pelakon. Kisah hidup akan terasa indah apabila ceritanya penuh dengan kebahagiaan, namun menjadi biasa-biasa sahaja apabila tiada kesedihan, tiada penderitaan, tiada kesengsaraan. Tu sebab ada orang kaya, anak orang kaya, sahabat-sahabat, yang saja nak belajar duduk dekat rumah orang miskin. Sebab dia rasa macam, kau boleh pergi pagi-pagi bangun sebelum pergi sekolah, pergi hantar kuih dulu dekat kedai tu, kedai ni. Kau boleh, macam mana kau boleh pandai buat apa tu, bunga-bunga karipap tu? Apa panggil yang nak bubuh bunga-bunga karipap tu? Lah sebab aku belajar lah, mak aku ajar, mak aku jual karipap. 50 biji hantar kat kedai runcit ni, 50 biji hantar kat kedai tu. Kau pandai, aku tak pandai, aku nak belajar dengan mak engkau lah. Barulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Masa tu Kak Yun kerja dekat Mindef. Maknanya Kak Yun pernah jumpa gadis photostat ni. Kak Yun. Itulah Kak Yun. Kalau tidak masa tu lagi dah daftar jadi anak murid Ustazah. Masya Allah. Kita tidak berhak mengatur, hanya mampu menjalaninya. Dah baca dah. Hidup terasa indah sekiranya satu persatu harapan yang kita impikan terwujud. Namun, bagaimanakah kita mampu memahami erti kecewa? Sahabat, bukankah daripada perasaan kecewa itu, kita dapat belajar hakikat menyerah diri? Kita jadi tahu dan faham, tiada harapan yang lebih baik selain daripada berharap padanya, ya Allah.
izinkan saya untuk menangis sekejap. Kelim karipak, betul? Sahabat, saya nak cakap kelim dah tadi. Tapi takut tercakap kulim. Macam ni? Okey sahabat. Saya fikir daripada semalam, saya bermuhasabah sendiri. Ya Allah, syukurnya saya nak terbang 3 November ni sahabat. Doakan semoga semua lancar, ke Mekah. Tak ada ujian hotel, tak ada ujian flight. Smooth everything. Semalam dalam kereta, staff siap bawakan, Ustazah, ni file semua dah ready. Tak ada apa yang tertangguh macam sebelum-sebelum ni. Ya Allah Tuhan, lapangnya dada aku. Tapi tengok sahabat, Allah tak pernah berhenti nak bagi kita ni berharap pada Allah. Saya berjalan dalam keadaan, Allahu Akbar. Subhanallah. Saya serahkan bapa saya kepada Allah. Saya serahkan. Allah mudahkan, Allah mudahkan. Allah lapangkan adik-beradik saya yang lain untuk datang ziarah. Bukan senang, bukan tenang. Tapi aku faham ya Allah. Kalau tidak, minggu-minggu yang sekarang ni, sebelum-sebelum ni jemaah umrah saya, ya Allah, tidur pun kadang-kadang sebut detail flight. Bayangkan. Ni semua dah lancar. Rupanya kau tak nak bagi aku berjimba-jimba, berseronok sangat. Tetap aku mengadu kepada engkau ya Allah. Mengadu pada engkau. Jadi kita sebut ada je dalam hidup ni. So Tuhan, kau lapangkan aku yang ni, kau bagi kat ni. Supaya aku ni sentiasa bersandar kepada engkau. Mengadu kepada engkau. Jadi kita akan terus, terima kasih ya Allah kerana engkau masih memandang aku. Syukur ya Allah. Kalau tidak aku lupa. Yes, hal umrah settle. Ujian lain tak ada. Mungkin aku lupa kepada engkau ya Allah. Ini yang kita kena pandang dalam hidup ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Bukan seronok-seronok. Saya boleh cancel je program saya kat sini. Tapi memandangkan Tuhan berapa ramai yang mengharap. Menunggu. Saya cakap dengan bapa saya. Semoga menjadi asbab Allah mudahkan urusan kita sekeluarga. Orang boleh bercakap macam-macam. Tinggal bapa macam tu. Orang boleh bercakap. Tapi dalam perjuangan ni sahabat, macam-macam. Okay, dalam hati ni subhanallah. Jadikanlah hari kita lebih lapang. Meskipun hinaan dan cercaan tidak kunjung padam. Subhanallah. Hati kita memang sedang luka lebam. Tu dia luka lebam tak apa yang hampa. Saya tak adalah lebam sangat. Biru sikit sajalah kan. Bahkan penuh kesan calar. Meskipun seringkali sukar mencari penawar luka. Meskipun sukar mencabut panah yang tertancap kuat pada hati itu. Mengertilah. Allah ya karim. Ya hampa ni duk sosai-sosai maksud dengan Kak Nazar ni. Pergi baliklah. Kan? Duk sosai-sosai kat sini. Saya tak boleh tengok orang nangis. Sebenarnya saya tak nak nangis. Tapi saya tengok orang nangis. Cewa konon. Jadi, tidak usah mengelak. Terima sahaja kenyataan. Andai kita diberi pilihan menolak, pasti kita akan melakukannya pada masa itu juga, bukan? Allah. Kita tak ada pilihan. Di kebanyakan ujian, kita tak ada pilihan, sahabat. Kita hanya disuruh teruskan kehidupan. Subhanallah. Tetapi bagaimanakah lagi? Apakah lagi yang dapat kita lakukan selain daripada menghadapi kenyataan itu? Semakin kita berlari, semakin kenyataan itu akan mengejar kita. Sungguh, itu akan jauh lebih menyakitkan. Kita makin lari, makin mengejar kita, sahabat. Tolonglah, jangan lari daripada masalah. Jangan lari daripada masalah. Okay, sahabat, kita lari daripada masalah. Allahu Akbar. Daripada orang elok-elok minta hutang kat kita, tiba-tiba dia bawa gangster. Bawa pisau, bawa segala. Betul ke semalam saya terbaca seorang kakak baling pisau, seorang adik baling pisau kat kakak sampai mati kakak tu. Allah sahabat, saya takutlah terbaca benda-benda macam tu. Setan tunggu je tau. Bila kita ada masalah, setan tunggu je. Pegang pisau, baling pisau, setan tepuk tangan. Setan tepuk tangan. Ni kalau yang berlaku ni orang Islam, orang kafir lagi tepuk tangan. Samalah. Nak pilihan raya ni. Oops. Kenalah sebut juga. Tapi cuba dengar dulu saya cakap pasal apa. Kan hampa duk sibuk lagu tu. Sibuk lagu ni sibuk. Ada yang sedang bertepuk tangan. Berlaga-laga kan. Sedangkan kita berkiblat satu. Sedangkan kita bersyahadah sama. Akhlaknya Rasulullah SAW yang kita nak tiru.
Kenapa suka kepada perpisahan, perceraian, berantakan? Kita nak menyatukan. So apa sahaja yang menyebabkan perceraian, bercerai-berai, bergaduh sana sini sahabat. Kan? Tak perlu kita berada dalam kelompok itu. Kita nak menyatukan. Ustazah, follower Ustazah tu bukannya satu parti je. Hang ingat aku tak tahu? Aku tahulah. Tak payah tanya Abdul Rahman, hang nak pangkah apa nanti? Wan Romizah, hang nak pangkah apa? Syilaat nak pangkah apa? Tak payah tanya, semua orang dah ada keputusan. Semoga Allah tunjukkan jalan yang paling tepat, yang paling baik untuk dunia akhirat kita. Tapi please lah, jangan melaga-lagakan. Jangan kecam mengecam, fitnah memfitnah, tohmah menohmah. Kita tak duduk dalam kasut mereka, kita tak tahu. Sahabat, cubalah ikhlaskan perkara yang sudah terjadi. Jangan terburu-buru menjadi bangunan yang kukuh. Bangunan yang tidak kuat tetap akan runtuh. Teruslah berjalan perlahan-lahan. Kuatkanlah dahulu hati, baru kuatkan yang lain. Jasad dan jiwa kita. So Allah bagi ujian tu untuk melatih kita kuatkan hati. Bila hati sudah kuat, kaki yang lemah pun tetap kuat untuk melangkah. Anda faham? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati takkan kuat tanpa kita tempuh segala ujian. Masya Allah, tabarakallah. Ikhlaslah. Saya ulang dalam kurungan biru tu. Meskipun kadang-kadang keadaan membuat kita hancur dan terluka, berdirilah dengan kukuh walau rintangan tidak kunjung reda, dan tidak segan membuatkan kita terjatuh dan rapuh. Tabahlah meskipun kita mula berasa lelah dan tidak sanggup lagi melangkah. Tiada yang memahami kita lebih baik selain daripada kita sendiri. Tak ada siapa. Oh, saya ada BFF Ustazah. Bolehlah cerita kat dia. Saya pergi balik rimah lah. Barang saya jumpa dia je cerita pasal lelaki dia. Rimah tu sahabat. Kita sahaja ada cara untuk, dan tidak ada yang lebih mampu memotivasikan kita selain diri kita sendiri. So, diri kita sendiri ini kena kembali kepada Rabbul Izzati. Saya sayang anda semua kerana Allah. Doakan program saya lancar pagi ini, petang ini, dan saya terus fly ke JB untuk program saya. Esok seharian saya terus balik ke KL. Mudah-mudahan saya dapat menyantuni semula bapa saya. Walaupun adik-beradik saya jadi saksi bila saya jumpa sekejap. Tapi semoga itulah quality time di pandangan matanya Allah. Bye-bye sayang-sayang sekalian. Siti Zuraida Ibrahim, Nurhayati Kamaluddin, Tuntat, I miss you, muah. Tudung ini bekas pelukan Tuntat. Toke nasi ayam bukan toke, dia kata tukang masak nasi ayam terkenal di bumi Kedah ni. So siapa nak berkenalan dengan tukang masak tu, kawan-kawan dengan Tuntat, insya-Allah anda didoakan kebaikan fid dunia wal akhirah. Maafkan saya, ampunkan saya, sama-sama kita terus beristighfar kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak tak boleh finish. Oh, disuruh cakap, jangan lupa rehlah ibadah ziarah Aceh ke telefonnya Puan Hajah Ramlah kami. Bye-bye.